Okay, Assalamualaikum. Hari ni harap-harapnya semua sihat. Ada dekat rumah masing-masing. So, saya nak sambung. Hari tu kita dah pergi kepada introduction, kemudian kita buat nodal analysis. Di mana kita selesaikan beberapa circuit nodal analysis, dan saya harapkan anda semua dah siap lah, dah hantar saya punya tutorial nodal analysis tu. So sepatutnya kita buat part by part lah. So saya dah bagi masa yang panjang untuk awak buat. So saya harap awak siapkan, dan setakat hari tu ada beberapa orang je yang tanya pasal nodal analysis ni. Selepas saya bagi guideline hari tu lah. So yang lain-lain ni tak tahulah macam mana. Okey lah kot kan. Okay, so untuk yang hari ni kita sambung kepada superposition theorem. Okay, superposition theorem di mana dalam ni kita kena apply superposition theorem to circuit analysis and state the superposition theorem. Okay, tu dia punya, kita panggil apa? Dia punya learning outcome awak lah nanti. Okay, learning outcome, apa yang awak nak kena capai. Okay, so superposition ni sebenarnya awak dah belajar dah hari tu semasa kita panggil apa, semasa electrical principle. So sepatutnya tidak menjadi masalah lah untuk awak semua. Harap-harap macam tu lah. Cuma saya ajar ni adalah bagaimana kita nak tukar daripada AC pula. Okay, yang awak belajar hari tu adalah daripada DC. Okay, so kita tengok superposition ni. Happy je heart kat sebelah tu kan. Okay, so saya harap kita pun happy macam tu lah sambil-sambil buat electric circuit ni. Okay, resistors are linear elements, that meaning that the output is linearly related to the input. Okay, so voltage around a loop can simply be added up to no non-linear map is required. So instead, okay, of analyzing circuits, we can analyze them using superposition. Okay, so what is the definition of superposition? It is the voltage across current through a resistor is the algebraic sum of all the contribution due to each source acting alone. So kita boleh katakan bahawasanya kita punya penambahan semua kita panggil apa, bukan sekadar resistor je, kita panggil impedance untuk setiap source boleh dikira sebagai satu persatu lah maksudnya. So another way to analyze a circuit is to find the contribution of each source individually. Okay, kita boleh cari nilai ataupun kita boleh analyse circuit tersebut melalui source tu satu persatu and then add them up at the end to get the total. So last kali kita cari contohlah, kita ada V1, V2, V3 contoh ya. So kita cari dulu V1. Cari-cari V1 dapat I ke V ke, tak kisahlah apa yang kita nak cari tu. Kemudian kita buat cari pula untuk V2 pula. Walaupun dalam satu circuit tersebut mempunyai 3 voltage ataupun 3 current source. Okay, so kita boleh tambah satu persatu and at the end kita akan total upkan kesemuanya. So tadi kita dah dapat V1, V2, V3 kan. So kita dapat jawapan untuk V1, dapat jawapan V2, dapat jawapan V3. Kita akan tambahkan kesemua nilai tersebut untuk mendapatkan total dia ataupun untuk mendapatkan jawapan yang real lah. Tadi kita buat separately, so kita gabung semula untuk dapatkan nilai dia lah. Okay, so kita tengok superposition. Kalau tengok di sini, we only consider one independent source at a time when we use superposition. So this means that we replace voltage source with a wire. Kalau kita ada source voltan, sumber voltan, kalau ada VS, kita kena replacekan VS tersebut dengan wire. Maksudnya kita shortkan dia 0 volt. Tapi kalau kita ada, kalau kita tengok kat sini, kalau kita ada current source, so kita replace current source tersebut with an open circuit, no current flow, no current can flow. Maksudnya
umpamanya kita buang teruslah current source, umpamanya kita boleh andaikan macam tu. Okay, so kita tidak akan ada current yang melalui dia lah. Okay, kemudian kita tengok pula, okay, dependent source are left intact since they are controlled by circuit variables. So, katalah ada dependent source. Macam mana bentuk dependent source ni? Masa node analysis hari tu, awak ada buat dependent source tu yang bentuk macam diamond tu kan. Ada yang kita buat 0.5 IX. Okay. So yang ini dependent source kita tinggalkan saja. Maksudnya kita kira sekali lah. Since they are controlled by circuit variables. So dia bergantung kepada circuit variables. So kita akan kira sekali dalam pengiraan kita. Okey, kemudian kita tengok pula bagaimana kita nak solvekan circuit menggunakan superposition. How to solve a circuit using superposition. Saya ada letakkan beberapa guideline lah dekat sini. Satunya, turn off all independent source. So, segala independent source kita akan tutup and use only one source at a time. Ni ayat saya dah ni. Jom kita hanya gunakan satu source pada satu-satu masa. Tidak kira lah voltan ke current. Use the technique of electrical principle to solve for the desired voltage or current. Repeat for each independent source. And then find the total voltage or contribution by taking the algebraic sum. Okay, so saya telah letakkan juga dalam bentuk poin-poin macam ni. Okay, yang pertamanya, if the circuit given in time domain, macam biasa kalau circuit tu dalam bentuk time domain, so we must convert it to frequency domain dululah. And then step number 2 is pick only one supply. Katalah ada 3 supply, so kita dapatkan satu supply je dulu. Apa jadi dengan supply yang kedua? Kalau ada 2 supply, supply pertama dan supply kedua, apa jadi dengan supply kedua? Okay, pick one supply and the another supply, kita kena tengok sama ada dia voltage ataupun current supply. Katalah kalau dia voltage supply. So, apa yang kita nak buat kalau dia voltage supply? Kita short circuitkan dia. Kita sambungkan voltan tersebut, kita umpamakan kita buang voltan supply tersebut dan kita sambungkan satu wire. Kita shortkan dia. Kita sambung teruskan dia. Okay? Tapi kalau if current supply, kita mesti open circuitkan dia. Okay? So note, you will get a new circuit using only one supply. Kena ingat, bila kita buat macam ni, okay, kemungkinan circuit tersebut dalam keadaan asal, soalan dia adalah dalam bentuk series parallel. Okay, series parallel maksud ada sesiri dan ada parallel. Tapi bila kita buang satu supply, kemungkinan circuit tersebut menjadi parallel sahaja ataupun series sahaja. Boleh jadi. Okay, kadang-kadang circuit yang susah, kita bukanlah maksud saya susah, tetapi maksudnya maksudnya series parallel awak kena buat total sini dulu, total sini dulu untuk dapatkan Z total dia. Tetapi bila kita supplykan, kita tutup satu supply, kita buka satu supply dan another supply kita tutup. So kadang-kadang circuit tersebut akan menjadi circuit yang sangat senang. Mungkin hanya tinggal series 3 resistor saja. Tiga impedance sahaja. Okay, so kita sebab tu bila biasa kalau face to face, saya lebih suka cakap macam ni lah. Awak kena lukis. Jika awak tak lukis, awak tak nampak circuit awak tu circuit apa. Kecuali awak ni terror sangat. Kan? Saya pun lukis, takkan awak tak nak lukis. Kan? So, kalaulah awak tu dah memang genius, bukanlah genius, maksudnya memang dah pick up. Kan? Tak apa, tak lukis pun. Sebab lukis tu tidak akan memberikan markah pun pada awak. Kan, saya tak bagi markah pun untuk yang awak lukis tu. Tetapi jika awak lukis, awak akan nampak, oh ini tadi aku tengok ni tadi series parallel, tapi sekarang ni dah jadi series. Oh tadi kena darab tambah kan, satu per tu. Oh sekarang ni dia dah jadi kena tambah je. Sebab tu saya kata saya lebih suka jika awak lukis dahulu. Okay, so kemudiannya determine I or V based on question. Kita tengoklah question kita tu nak apa, nak I ke, nak V ke. You will need to rename the new IV as above, as below. Okay, so katalah supply 1 kita namakan satu pula. Kita namakan sebagai I prime. I satu tanda ni. Kalau V yang kita nak cari tu V,
adalah V prime. Kalau kita tutup supply 2, kita namakan dia sebagai I double prime, V double prime. Okay, kemudian kalaulah ada 3 supply, kalaulah ada 3 supply, kita namakan dia sebagai I triple. Begitu juga dengan V lah. Okay, so dan last sekali barulah kita combine untuk carikan jawapan. Daripada tadi contoh dia kita nak cari I. So bermaksud kita ambil semua I ni lah. I prime tambah I double prime dan I triple prime. So tambah semua sekali barulah kita dapat nilai I yang kita nak cari. Tambah tolak ni pun dia ada cara dia sebenarnya. Kalau tengok sini saya buat tambah tapi ada masanya dia akan jadi negatif. Bagaimana? Sekejap lagi saya akan terangkan. Okay, so kita pergi pada example 1. Dah 11 minit dah ni pun. Kita pergi pada example 1. Kita tengok sini. Using the superposition principle, find Ix in the circuit. So kita nak cari apa sekarang ni? Kita nak cari Ix ni. Okay, kita nak cari Ix ni. Okay, so nak cari Ix. Tengok dulu Ix tu kat mana. Sekarang ni ada berapa supply? 1 supply, 2 supply. Supply yang pertama ada ampere. Bermaksud ia adalah arus. Supply kedua ada volt. Bermaksud dia adalah voltage. Okay, so seterusnya untuk superposition dulu saya terangkan. Seterusnya apa yang awak kena buat is tutup salah satu supply. Katalah awak tutup yang ini dulu. Ambil kira yang ini dulu. Tapi nak cari apa? Kita nak cari, kalau kita ambil V tadi, kita onkan V, onkan supply V, tetapi supply I tu kita offkan, katakan. Okay, so apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat Ix prime. Okay, begitu juga yang kedua. Kita offkan V, kita onkan I, so kita akan dapat Ix double prime. Ini tak kisah ya mana-mana dulu. Ini dulu ke tak kisah ni. Mana satu prime, mana satu double prime, tak ada masalah. Okey. Kemudian barulah kita akan dapat jawapan Ix ni. So macam mana nak dapat jawapan Ix ni? Dengan menggunakan Ix plus Ix prime dan double prime. Itulah secara kasarnya yang saya boleh bagi tahu. Okey, kita tengok kita tengok satu persatu cara dia. Okay, so step 1 is convert the circuit. Kenapa? Sebab circuit ni adalah daripada circuit time domain. Circuit time domain. So kita convert dia kepada frequency domain lah. Okay, so tengok kat situ. Alamak, nanti awak tengok dekat saya punya PowerPoint. Alah, saya punya PowerPoint ni tak boleh baca lah pula simbol. So ni sebenarnya omega. Okey, ni pun sebenarnya omega ya. Saya tukarkan satu persatu. Pertamanya saya tukarkan yang ini 5 sudut 10 dapat ni. Kemudian saya tukar yang ini dapat ni. Okey, kemudian saya tukar 1/8 dapat J4, negatif J4. Saya tukar 4 Henry, saya dapat J8. Okey. Kemudian okey. So daripada sini tengok saya dah tukar kepada circuit yang baru. Okay. Kemudian kita pergi kepada yang kedua iaitu step yang kedua, pick one supply. So apa yang kita nak pick sekarang adalah kita pickkan VS dia. Okay, kita pickkan VS dia. So VS ni, kita pick VS, apa yang kita buat sekarang ni selepas kita pick VS. Okay. Okay. So, apa yang kita buat lepas kita pick VS adalah, okay, tu VS kita, 10 sudut negatif 60. Okay, seterusnya kita pilihkan another supply. So, VS tu kita pilih kan, VS ni kita pilih, yang ni kita pilih. Okay, manakala untuk another supply ni adalah, yang inilah another supply. 5 sudut 10. Apa jadi pada another supply? Okay, so apa jadi pada another supply ni? Kita buangkan dia. Okay, secara fizikal kita tak buang. Kalau kita buat secara fizikal kita tak buang. Tapi maksud saya buang ni adalah apabila kita nak buat teorinya. Kita andaikan benda tu tidak ada. Okay, so seterusnya. Okay, so kita dapat satu circuit baru. Inilah yang saya katakan, kita akan dapat satu circuit baru. Okay, so kalau tengok circuit ni,
Tadi adalah series parallel. Kalau tengok yang ini tadi, ini adalah series parallel. Okey, semua ni adalah series parallel. Tetapi bila tukar kepada yang baru, okey, ini dah menjadi litar apa ni? Litar sesiri sahaja, betul? Litar sesiri sahaja. Itulah specialnya superposition ni. Kadang-kadang benda tu nampak susah, tetapi sebenarnya cara dia tu, kaedah dia tu akan lebih menyenangkan kita lah sebenarnya. Okay, so next kita pergi pula step yang seterusnya. Okay, step yang keempat, determine IV based on question given. Okay, so seterusnya cari ZT for series Z. So apa yang kita nak cari sekarang ni? Tengok balik soalan, kita nak cari IX ni. So bagaimana nak cari IX? Itu bergantung kepada awak punya apa kita panggil skills awak dalam electrical principle. Apa yang saya cerita pasal introduction hari tu iaitu 7 benda ya. Series parallel, KVL, KCL, current divider, voltage divider dan juga Ohm's law. Okay, so semua tu perlu mahir. Perlu mahir. Okay, so cari ZT. Alamak. Okay, so ni adalah ZT. Okay, sama dengan 3 tolak J4. 3 tolak J4 tambah J8. Saya dapatkan 3 tambah J4 ohm. 3 tambah J4 ohm kat situ. Okay, so kita cari IX prime untuk series Z using Ohm's law. Okay, kita dapat dekat situ IX prime, ni adalah IX prime. Okay, IX prime, di mana IX prime adalah menggunakan Ohm's law 10 sudut negatif 60 ya. 10 sudut negatif 60 adalah yang ini. 10 sudut negatif 60 bahagikan 3 tambah J4. Okay, 3 tambah J4. Okey, so kita dapatlah dekat sini IX prime kita. Maafkan saya guna phone yang ini. Okey, sama dengan negatif 0.79 tolak J 1.84 sama dengan 2 sudut negatif 113.13 darjah ampere. Okey, ini adalah step 4 kita. Seterusnya, okey, jadi kita sambung. Right, yang ini tadi ya. Dah okey semua. Okey, so yang ini kita dapat dalam bentuk IX prime lah. Okey, so IX prime kita. Okay, IX prime kita dapat negatif 0.79 tolak J 1.84 atau dalam bentuk polar dia adalah 2 sudut negatif 113.13. So yang ini saya minta untuk awak kira semula, saya tunjukkan jalan kerja je. So bagaimana awak nak dapatkan kaedah untuk lebih faham adalah awak buat dulu example saya ni. Awak ambil je soalan saya ni, awak buat dulu, awak follow dulu step saya ni, awak tulis dulu step saya ni dalam awak punya buku, kemudian barulah boleh transfer kepada exercise pula. Okey, so step yang seterusnya adalah step yang kelima. Kita akan pick another one supply, di mana sekarang ni kita pickkan IS dia. So kalau tengok sini adalah IS ni lah, yang kita pickkan satu current lagi. Manakala kita balik pada asal, manakala supply yang satu lagi, so kita buangkan. So sekarang ni dia adalah voltage supply. So bila voltage apa yang jadi kalau kita dapat ni voltage supply, kita kena shortkan. So nampak tak? Sini kedudukan voltage yang saya pangkah, so sini saya shortkan. Okey, umpama kita buang, fizikalnya ada, tetapi bila buat calculation kita umpamakan dia buang, kita buang, so kita dapat ni dalam bentuk parallel circuit. So, kena faham konsep yang ini. Ini adalah benda yang paling penting dalam superposition kita. Okey, kemudiannya, tengok
tengok circuit ni kita dah dapat tadi, circuit ni kita dah dapat. So step yang seterusnya kita carilah IV based on question given. So sekarang ni question kita nak IX dekat sini. So macam mana nak cari IX kat sini? Inilah yang menggunakan seperti yang saya sebut juga tadi, ini menggunakan pengetahuan EP awak lah. Okey, so kita cari. Yang pertamanya kita namakan dia sebagai IX double prime lah. Dua tanda, IX dua tanda sebab ini dah masuk kepada supply yang kedua. So kita boleh gunakan current divider rules. Okey, ada beberapa kaedah, salah satunya current divider rules lah. Okey, di mana IX double prime kita dapat J8 sebab kita nak cari IX kat sini. So belah atas dia J8 lah. J8 bahagi dengan 3 tolak J4 tambah J8 darabkan dengan IS dekat sini. Sumber current dia adalah 5 pada sudut 10 darjah. Okey, so kita dapat IX double prime dia 5.47 tambah J5.84 ataupun dalam bentuk pola dia macam ni. Okey, ingat ya, bahagi panjang bawah ni tambah tolak, so kurungkan. Kalau tak, jawapan awak adalah salah. Okey, kemudiannya kita akan buat step yang ke-8, combine untuk dapatkan jawapan. Ini adalah soalan asal tadilah. Kemudian kita dah pecahkan pada dua. Satu kita pecahkan kepada IX prime, di mana dua sudut negatif 113.13. Saya terus letak dalam bentuk pola. Kalau nak guna bentuk rectangular dekat sini pun tak ada masalah, tapi sebab saya dah biasa, saya nak awak biasakan diri. Kalau arus atau voltan, kena jawapan dalam bentuk pola. Kalau yang lain-lain Z ke apa, boleh jawapan dalam bentuk rectangular. Okey, dan kita dah pecahkan juga kepada circuit yang kedua tadi, di mana IX double prime kita dapat jawapan dia adalah 8 sudut 46.87 darjah ampere. So dua benda lah. Ini soalan asal. Kita dapat yang ini, IX prime, kemudian kita dapat IX double prime. So ingat, yang ini kita onkan supply pertama, kita offkan supply kedua. Yang ini kita onkan supply kedua, kita offkan supply pertama. Yang ini dia tak connect. Kenapa? Sebab dia adalah arus. So bila arus dia open. So open umpamanya tidak ada apa-apa kesan pada sini. Sebelah kanan ni pula dia adalah voltage. Macam mana nak tahu voltage? Tengok sinilah. Dia adalah voltage. So bila voltage kita buangkan terus. Kita shortkan terus kat sini. Kita dapatlah macam ni. Okey, so kita tengok arah arus dia. Okey, ini adalah arah arus yang pertama di mana yang kita nak cari. So cuba tengok, dia keluar daripada sumber voltan dan terus ke sana bawa ke ground. So itu adalah tanda arah arus yang betul lah kalau ikutkan. Okey, tengok pula yang kita cari untuk IX prime. So dia ada satu supply je, positif supply kepada negatif supply. Arus bergerak daripada positif ke negatif, bermaksud bermula daripada sini dan berakhir di sini, dan arah arus ni adalah betul sama seperti arah arus dalam soalan. Okey, kita tengok pula yang kedua. Okey, arah arus dia ke sini. Tapi cuba tengok supply dia dekat mana. Supply dia dekat depan ni kan. So logiknya supply ni bawa daripada sini sampai sini, dan dia akan pecah dua, betul? Satu di sini dan satu lagi ke kanan. Satu ke bawah ke ground, satu lagi ke kanan. Okey, itu adalah logik untuk supply. Logik untuk arus. Okey. Tapi kalau tengok, kalau dia ke sana ke kanan, daripada negatif J4 ke 3, okey, arah arus yang ditentukan oleh soalan adalah terbalik daripada dia. Ingat, arah arus yang kita cari tadi terbalik daripada arah arus yang ditentukan oleh soalan. So, macam mana kita nak buat? Kita letakkan tanda negatif. Dua sudut, Allah lupa nak letak kurungan. Sini awak letak kurungan ya. Okey, dua sudut negatif 113.13. So, saya lukislah sekejap. Okey, so sini awak kena letak kurungan supaya awak tak macam tu lah lebih kurang. Okey, kurungan kat situ dua-dua. Okey, so sebelah kiri tu adalah yang IX prime, IX prime, dan sebelah kanan ni adalah untuk IX double prime. Tengah-tengah ni sepatutnya kita kena tambah, kita kena tambahkan semua jenis semua arus, semua arus ataupun semua voltage lah, kita tambahkan semua. Tetapi disebabkan oleh arah arus yang IX double prime ni adalah terbalik daripada arah arus soalan.
Yang ini dia terbalik sebab arah ni ke sana kan. Sebab itulah kita letakkan negatif dekat depan dia. So kita dapatkan jawapan dia 9.8 sudut negatif 129.17. Ini adalah IX. Tadi IX prime, IX double prime. Dapat IX barulah dapat full marks. Okay, so kena faham di situ. So ini adalah untuk example pertama. Okay, untuk hari ni saya akan buat terus 2 example. Tidak ada exercise dah. Hari tu sebab tak sempat. Yang ini kita dah kira okay. So saya sempat untuk buat semua. So kita terus kepada example 2 dan nanti awak akan buat tutorial dan kita selesaikan tutorial lah. Okay, so example kedua saya adalah soalan berbentuk macam ni. Okay, so apa yang saya nak cari? Masih lagi cari arus, tapi cari arus dekat sini. So tengok pada soalan, sebelah kiri adalah nilai voltage, sebelah kanan pun nilai voltage. So kita masih lagi ada dua voltan, dua supply dan kedua-duanya adalah supply voltage. So kalau supply voltage, kena ingat kita perlu shortcut. Buang satu, ambil satu. Yang mana yang buang? Sebab dia voltage, so kita shortkan. Selesaikan, buang pula satu lagi, shortkan, cari pula nilai I, O double prime. Dapat nilai itu, barulah kita combinekan. Okay, tu je step dia. Oh, senang sangat. Okay, so kita pergi yang pertama. Step yang pertama, convert dululah circuit ni. So, ni adalah circuit time domain. Time domain ya. So, kita tukar kepada frekuensi domain. Okay, saya dah tukar, so saya tak perlu ajar bagaimana nak tukar. Ini dah sepatutnya awak dah mahir dah cara nak tukar. If, okay, ni masing-masing punya, kita panggil apa? Assessment sendiri-sendirilah, penilaian pada diri masing-masing. Katalah saya cakap macam ni, awak tak tahu lagi macam mana nak tukar, awak dalam, you have a big problem. Ada masalah besar di situ. So sila rujuk balik daripada PowerPoint yang pertama yang saya ajar masa kelas. Kalau awak, bila saya sebut dan awak rasa, macam mana nak tukar ni, aku tak ingat dah. Bukan tak ingat, tak tahu pun. Tak ingat tu satu cerita, tak tahu. So memang awak ada masalah besar lah dekat situ. Untuk test 1, kalau dah tak tahu yang ni, untuk test 1, bukan nak kata apa, tapi mungkin fail lah. Kan, test 1 ada 2 chapter je, chapter 1 dan chapter 2, and kedua-duanya adalah melibatkan penukaran nombor daripada polar ke rectangular kepada polar, daripada time domain ke frekuensi domain dan juga sebaliknya. Okay, so sila study semula daripada chapter 1.1. Okay, so kalau dah okay, bermaksud dah boleh teruskan kepada next. Kita tukar 10 cos adalah 10 sudut kosong, manakala omega dia adalah 4 radian per second. Yang ini resistor tidak bertukar, manakala 1 Henry kita tukar menggunakan J omega L. J is J, omega adalah 4 dan L nilai dia adalah 1 Henry. So kita dapat J 4 ohm. So dah tukar pada J 4 ohm. Kita dah tukar semuanya kepada circuit tersebut kepada circuit frekuensi domain. Bagaimana pula dengan 8 volt ni? 8 volt ni kekal ya. Bukan kata 8 sudut kosong. Ini sebab dia adalah DC. Dia tidak ada AC, dia tidak ada cos, tidak ada sin. So ini adalah DC. This one is AC, this one is DC. Okay. So tengok kepada step yang kedua. Step yang kedua adalah peak one supply. So untuk yang pertama saya pick VS1, di mana VS1 tu nilai dia adalah 10. Okey, itu adalah supply pertama yang saya nak gunakan. Right? Kemudian kita tengok step 3, another supply, voltage supply, short circuit. So ini adalah supply kita yang kedua. So saya kata pick only one and then the another one tutup dulu. Tapi cara nak tutup kena tengok adakah dia voltage ataupun current. So sekarang ni dia adalah voltage. So apa kita nak buat kalau voltage? Voltage dia kena shortkan. Okay. So kita tutup dulu dan kita shortkan kat sini. Boleh nampak saya shortkan kat sini. Okay. Pick only one supply. Right. Then step yang seterusnya carikan IV lah based on question given. Kita nak cari I dekat sini kan.
Okey, so bagaimana nak cari I kat sini? Ada beberapa kaedah sebenarnya. Awak boleh gunakan current divider, awak boleh tukar source voltage kepada source current, banyak kaedah. Tapi saya gunakan kaedah yang paling senang lah. Senang tapi panjang. Senang awak nak faham tapi panjang. Okey, so saya cari dulu Z total supaya saya boleh cari I supply dia, IS ataupun I total dia. So Z total saya adalah ZT sama dengan 4 tambah 2 darab J4, 2 tambah J4. Ini selari. 2 J4 ini selari. So, saya selarikan dulu 2 ni. Kemudian, saya sesirikan dengan 4 ohm. Saya dapatlah Z total dia. Okey, 5.6 tambah J 0.8. Dan saya carikan IS. Saya gunakan Ohm's Law. So, Ohm's Law saya adalah V bahagi dengan Z. V bahagikan dengan Z. So, saya dapat 1.75 tolak J 0.25. Buat benda ni, tak boleh dengar je. Sila kira. Kalau awak sekadar dengar je, memang tak ada apa-apa kesan lah pada awak. Okey, ambil kalkulator ataupun ambil, kita panggil apa? Pen dan kertas, buat. Kalau sekadar dengar je, lepas ni lupa. Okey, kemudiannya, find IO prime using current divider. Okay, so IO prime is kita boleh katakan nak cari IO dekat sini. Kita ambil yang sebelah dia lah. Setentang dengan dia. Okay, 2 bahagi dengan 2 tambah J4 darabkan dengan I supply. Sebab kita nak cari current divider, bukan voltage divider ni. Current divider kita nak cari yang selari dengan dia. Selari dengan dia. Okay. Soalan yang saya biasa jumpa kalau face to face adalah, apa jadi dengan 4 ni puan? So saya terangkan terus, apa jadi dengan 4? Current divider dia hanya melibatkan parallel sahaja. So 4 ni sebenarnya dia dah sesirikan dengan, dia dah jadi sesiri dengan 2 ni. So current divider pembahagian arus. Arus logiknya datang ke sini, jumpa cabang, dia pecah 2. Jumpa junction dekat sini, dia pecah 2. So, pembahagian arus hanya melibatkan IO yang melalui J4 dan juga I yang melalui 2. 4 ohm, I yang dekat sini adalah I supply. I inilah 1.75 tolak J 0.25. So, yang ini adalah I yang lalu ke sini. So, dia tidak terlibat, 4 tidak terlibat dalam kerja pembahagian arus ni. So, apa yang kita ambil dekat sini adalah apa yang terlibat secara direct dengan current divider. Tak kisahlah kalau depan ni ada lagi, depan 4 ni ada lagi series parallel yang lain pun tak ada masalah. Okey, sebab bila kita faham konsep current divider tu, kita dah boleh buat, kita dah boleh apply dah. Okey, so ingat, kita hanya melibatkan pembahagian arus. So, pembahagian arus hanya melibatkan 2 ni sahaja. 2 ni sahaja yang melibatkan pembahagian arus. Okey, kemudian kita tengok pula jawapan dia. Okey, hati-hati dengan jawapan dia sebab sini ada tambah, ini bahagi, sini ada tolak, sini ada darab. So, letakkan dalam kurungan lah. Letakkan dalam kurungan. Dapatlah jawapan yang ini. Alright. Kemudian, apa yang kita perlu buat? Step yang kelima, pick another one supply. So, kita pickkan VS kita dekat sini. 8 volt yang kita pickkan. Step 6, another supply. This is voltage supply. So, supply yang sebelah lagi kita tutupkan dia. So, dia akan jadi short circuit. Okay, so kita dapat macam ni lah. Right, so sini adalah short circuit. Okay, tetapi, ini special juga ni. Kenapa? Sebab dia 8 volt DC. Okay, 8 volt is DC power supply. So, kita kena kira dia sebagai steady state condition. Okay, so dalam keadaan ni, steady state condition, dalam keadaan power DC supply, so kalau ada inductor, kita kena letakkan dia sebagai short. Manakala kalau kita ada kapasitor, kita kena letak dia sebagai open. Okay, so sekarang ni, tengok dekat situ kita ada satu induktor, betul? So, bila satu induktor ada dekat situ yang J4 tu, nampak tu anak panah tu, okay? So, yang ini adalah induktor dia. So, apa yang akan jadi pada J4 ni bila kita buat 8 volt, bila kita nak selesaikan 8 volt? Yang J4 ni sebenarnya sekarang ni kita kena shortcut. Ini induktor ya. So, L, induktor. So, kita shortcut. Tapi kalau ada kapasitor, kita kena jadikan dia open. So, inilah cara kita nak shortkan dia. Terus gantikan dia dengan satu wire.
J4 tu kita gantikan dengan satu wire. Secara praktikal, induktor tersebut ada. Tetapi secara teori, kita anggapkan dia sebagai short circuit. Okey. So, dah dapat litar macam ni. Okey, bila dah dapat litar macam ni, kena faham ya. Ini satu lagi konsep yang awak kena faham. Arus daripada 8 volt, satu arus keluar daripada 8 volt lalu dekat 2 ohm. Okey, sampai dekat 2 ohm, sampai dekat hujung dekat junction ni, dekat node ni, okey, dia akan terbahagi dua. Konsep dia macam itulah. Arus tersebut akan terbahagi dua. Satu dia akan lalu pada IO dan satu lagi dia akan lalu pada 4 ohm. Okey. So, biasanya kita akan buat pembahagian arus lah kat situ. Yang katalah contohlah arus yang lalu kat situ 8 ampere, mungkin sebelah 4 ohm dia lalu 2, sebelah IO dia lalu 6. Okey. Tetapi di sini kalau tengok sebelah IO ni, laluan IO tidak ada rintangan. Langsung tidak ada rintangan. Okey. Tetapi untuk laluan ke 4 ohm ada satu rintangan di mana rintangan tersebut menilai 4 ohm. Umpamanya saya suka umpamakan dengan dua jalan. Awak nak lalu dua jalan. Satu jalan tu ada roadblock, satu lagi tidak ada roadblock. Okey. So, jalan mana yang awak nak lalu? Of course lah jalan yang tak ada roadblock ni kan. So, samalah dengan konsep yang ini. So, ini adalah jalan pula. Ini adalah arus IO. Dia akan fully lalu pada IO. So, kita boleh katakan bahawasanya sebelah 4 ohm tu tidak ada. Kita boleh katakan seperti tidak wujud 4 ohm tu. Semua arus sampai je dekat node selepas 2 ohm dia akan lalu dekat IO. Konsep dia macam itulah. Okey, so kita carikan IO double prime di mana kita guna Ohm's law biasa je. V bahagi dengan R, V bahagi dengan Z, 8 bahagi dengan 2. So kita dapat 4 ampere. Okey. Right. Kemudian kita combine untuk dapatkan jawapan lah. Okey, yang ini adalah litar asal kita. Okey, ini pula litar yang kita cari IO prime tadi. Kita dapat IO prime tadi, kita openkan satu supply, kita tutupkan satu supply. Kemudian yang ini pula yang kita dapat tadi, kita openkan satu supply, kita tutup satu supply. Okey, kemudian yang ini adalah jawapan dia. Okey, so kita tengok arah arus dia. Okey, arah arus dia masih sama. Cuba tengok di sini, arah arus di sini ke sini, pecah, turun bawah. Okey, betul. Yang arah arus ni pula, yang ni lalu sini, okey, turun bawah, betul. Okey, so sama juga dengan yang ini, arah arus daripada soalan. Okey, so kedua-duanya kita dah dapat. So, kita tambahkan dia. 0.79 is IO prime plus dengan 4 ampere IO double prime. Okey, dapatlah jawapan. Ni pun satu lagi ni. Kena buat apa? Kurungkan. Supaya mengelakkan daripada awak salah. Okey, so dapat IO dia. So inilah jawapan akhir dia. 4.32 pada sudut negatif 10 darjah ampere. Okey, dah hampir pada 30-40 minit ni. Okey, so saya ada last kali. Sila buat tutorial 3 yang saya dah assign dalam awak punya assignment dalam channel exercise. Dalam channel exercise. Right, so untuk superposition habis sampai di sini dahulu. So jika ada masalah atau apa-apa persoalan, walaupun sekecil-kecil soalan, sesimpel-simpel soalan, sila tanya direct through, paling senang through WhatsApp lah. Okay, so itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.